وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى شيخ مصنف هذا الكتاب الشيخ إسماعيل بن عبد القادر الفطاني وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد InsyaAllah pada malam ni kita akan mulakan muzakarah balik kitab Baquratul Amani yang mana kita telah khatam dah pada tahun berapa 2018 2017 kita khatam dah masa wak majlis khatam 2018 lah 2018 kita khatam dah wak majlis khatam kita jemput tuan guru Baba Ridauddin insya-Allah lah kitab Baqarah ni duk niat dalam hatinya nak buat sebagai kitab wirid. Arti kitab wirid ni setelah khatam kita ulang balik baca, khatam ulang balik baca sampai bila? Sampai mati. Itu kitab wirid dah insya-Allah taala. Baik, kita tengok di hadapan kulit kitab tu dulu belum daripada kita masuk di dalam. Katanya di kulit kitab ini ialah syarah. Bermula ini, yakni lafal-lafal yang terkandung di dalam risalah ni. Tu bermula ini tu jadi mubtada lah. Nah, ini bermula ini, mana ini al-alfaz wal ibarah al-atiyah, lafal-lafal dan ibarah yang lagi akan datang ni. Syarhun ialah satu syarah.
Syarah apa? Bakuratil amani. Baca dengan idhafah lam. Nah. Idhafah billah. Idhafah bermakna lam. Bakuratil amani. Syarah bagi kitab Bakuratil amani. Nak baca bakuratu pun boleh, qasak lafaz. Nah. Tetapi lebih tepatnya kita baca Bakuratil amani, baca dengan idhafah lah. Idhafah bermakna lam. Bermula ini ialah lafaz-lafaz dan ibarah yang lagi akan datang ni ialah satu syarah. Syarah apa? Bakuratil amani, bagi satu kitab yang namanya Bakuratil amani. Apa Bakuratil amani? Iaitu buah kayu yang baru timbul. Tu buah kayu yang baru timbul. Bakuratil amani maknanya buah kayu yang baru terbit, baru buah. Ini kinayah daripada cakapan yang baru timbul. Jadi ibarah dalam kitab-kitab kitab ni ya agak berbeza lah dengan kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama sebelum daripada Syekh Wan Ismail bin Abdul Qadir Al-Fatani. Dan antara lainnya ialah pada makna ketuhanan. Pada dia kata Tuhan tu ialah tupanan. Lagi pula ialah pada perbahasan sifat ma'ani itu masyhurlah. Diletakkan qudrat artinya pekuasa, iradat penentu, ilmu pengetahuan, tu hayat pehidup, sama pendengar, basar pelihat, kalam pekata. Kemudiannya pada perbahasan sifat maknawiyah pun beza. Iaitu diletakkan juga keadaannya Allah yang mempunyai sifat pekuasa. Itu orang panggil seolah-olahnya orang panggil nampak dah lah. Perbahasan dalam ininya ada orang panggil beberapa ibarat yang tidak dikenali atau kurang dimasyhurkan sebelum daripada ni, maka dimasyhurkan oleh tuan pengarang kitab ni. Tu Bakuratil amani, mana buah kayu yang baru timbul, buah kayu yang baru terbit, yakni cakapan yang baru timbul. Itu maksud kehendak dengan Bakuratil amani. Karangan siapakah Bakuratil amani ni? Tu bagi pengarangnya. Syarah ni ialah bagi pengarangnya Bakurah. Syarah ni bagi pengarang Nyonya Bakurah. Artinya matan Bakurah tu pun Syekh Wan Ismail yang mengarang. Syarah dia ni pun Syekh Wan Ismail yang syarah. Bagi pengarangnya syarah ni bagi pengarang Nyonya Bakurah, guru yang alimil allamati, guru yang tu alimul allamatu. Alim makna orang yang bersifat dengan ilmu, makna tasafa bil ilmi, orang yang bersifat dengan ilmu, itu ada makna alim. Tu artinya ilmu dengan zat dia tu seperti sifat dengan zat lah, tidak boleh bercerai tangga. Itu dia panggil alim. Al-allamah. Al-allamah. Allamah tu orang panggil sirah mubalaghah dah tu. Tu kemudian diletakkan tak pada kata allamah. Itu orang panggil tak li ta'kidil mubalaghati. Bukan tak lil mubalaghah dah, tapi nak menguatkan lagi sirah mubalaghah allamah tu. Allamah tu sudah sirah mubalaghah. Kemudian diletakkan tak tu lagi untuk menguatkan lagi orang panggil kedalaman makna allamah, maknanya yang bersangat-sangatan alim. Gitu dah. Tu yang bersangat-sangatan alim. Kalau kata allamah bersangatan alim itu tak ada lagi makna tak, ada takkid pada kata mubalaghah allamah. Jadi nak orang panggil takkid pada kata tak pada kata mubalaghah tak li takkidil mubalaghah allamah itu
kena terjemuh aku ni, yang bersangat-sangatan aling. Dua kali sangat. Tu sangat-sangat aling. Nah itulah. Asy-syaikhu, seorang yang sampai martabat yang lebih. Itu mana syekh? Man balagha rutbatal fadli. Itu syekh yang dikehendak di sini dengan makna orang yang sampai pada martabat lebih. Siapa ni? Ismail. Nah, nama dianya ialah Ismail, Wan Ismail. Tu gambar ya, dok atas ada gambar Kiai Haji Hashim Asy'ari tu lah. Tu Ismail bin pak dia ni aling tika muda. Muda-muda tu aling dah. Tu kerana tu dipanggil pada. Kuburnya di Mekah lah. Kuburnya di Ma'la di Mekah Al-Mukarramah tu. Tu kebanyakan orang panggil anak murid dia. Tu yang buka-buka pondok di Fatani dan di Semenanjung Tanah Melayu ni. Tu antara lain anak murid juga yang tidak buka pondok ialah Syekh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi. Orang panggil Syekh Qadir Mandili. Itu anak murid pada Mekah juga tu. Dalam kitab Mutiara yang Indah tu, tu dia jawab ke kemusykilan tentang sifat kalam. Ada dalam kitab Mutiara yang Indah. Nah, tu anak murid pada Mekah. Jadi kisah dia ni boleh kita cari sendirilah. Syekh pada Mekah ni yang dinamakan dia. Tu yang dinamakan dia ni sifat bagi syarah tu. Sifat bagi syarah. Syarah ni yang dinamakan dia ini syarah. Nama berapa? Ni maf'ul bagi yang dinama Tabsiratal Adani. Nah, Tabsiratal Adani artinya memperlataskan, memperlaikan, nah, memperhaluskan. Tu Al-Adani akan orang-orang yang udniyah. Al-Adani itu jamak daripada mufradnya udniyah. Mana apa? Orang-orang yang lekeh. Tu Tabsiratal Adani itu idhafah masdar kepada maf'ul. Mana Tabsiratal Adaniyah, memperlataskan akan orang-orang yang lekeh-lekeh. Lekeh-lekeh dari segi faham. Jadi kita lah ni duk pegang kitab Tabsiratal Adani ni. Tu tapi sekali dah dengan kitab Baquratil Amani. Jadi nama syarah dia ni pun macam wak mengaji dah lah. Kenapa? Kerana ketika zaman Pak Da'i tulis ke Baqarah ni memang ada dah berlaku bangkangan, i'tirad, kritikan. Tu maka kerana itulah ditulis ke syarah ni untuk memperjelaskan. Tabsiratal Adani mana memperlataskan, memperjelaskan, menghuraikan akan orang-orang yang lekeh-lekeh. Lekeh apa? Lekeh dari segi faham, kurang faham. Dah gaduh nak rak. Bila dia kurang faham, dia gaduh nak rak. Tu. Tu. Sebab itulah katalah kitab Sulamul Munawwarat, dia katakan dah kam min muzayyifin sahiha li ajli fahmi qaumihi qabiha. Gitu lah lebih kurang maknanya. Ingat? Ingat? Matan Sulamul Mantiq tu lah belakang tu. Kam min muzayyifin sahiha, berapa ramai orang yang melawani perkara yang sahih, yang betul. Itu orang yang lawan, ramai hak lawan perkara yang sahih itu tidak kerana lain, li ajli fahmi qaumihi qabiha, kerana jadi kefahaman puak tersebut tu qabiha, buruk. Maka kerana tu melawani akan perkara yang hak, perkara yang sebenar. Kau sebab tu bila alim ulama buat gapo perkara tu tak boleh kita gaduh nak i'tirad. Hendaklah kita tu kaji dulu, siasat dulu.
Tu kok mana punca boleh dia buat lagu tu lagu ni. Sepertilah zaman Pak Dak Mekah ni gitulah. Bila Pak Dak diminta tulis, minta supaya tuliskan sifat 20. Maka dia tulis kitab sifat 20 itu Baqarah. Tu bilalah kitab tu siap dapat di tangan-tangan para tok pakir pondok, pelajar-pelajar pondok, akhirnya berdebat-debat. Apa ni tak pernah dengar ni orang bercakap begini. Pekuasa, penentu, pengetahuan, mana? Biasa berkuasa, menentu atau berkehendak. Melihat, mendengar, berkata-kata. Tiba-tiba pendengar, perlihat, perkata. Apa lain ni? Salah ni, tak serupa kitab-kitab dulu ni. Gaduh iktirak. Bila gaduh iktirak tu lah. Tu anak-anak murid ni minta pula untuk guru supaya syarahkan wajah ambilannya, wajah huraiannya bagaimana. Maka kerana tu letak nama syarahnya Tabsiratul Adaniyah, maknanya memperlataskan, memperjelaskan akan orang-orang yang lekeh-lekeh, yakni dari segi kefahaman, bi alhani Baqaratil Amani. Tu dengan segala sindiran-sindiran, bi alhan jamak daripada lahnun lah, dengan segala lahan-lahan, sindiran-sindiran. Tu cakapan-cakapan di dalam kitab Baqaratil Amani. Jadi syarah dia tu memperlataskan akan kefahaman orang-orang yang lekeh dengan dengung-dengung atau cakapan-cakapan, sindiran-sindiran di dalam kitab Baqaratil Amani. Habis. Kemudian dia doa sikit, ja'alahallahu ta'ala. Tu orang panggil khabariyah lafzan, insya'iyah ma'nan. Pada lafaznya ialah khabar, tapi pada maknanya ialah doa. Ja'alahallahu ay Allahumma ja'alha, gitulah. Ja'alahallahu ta'ala, mudah-mudahan, mudah-mudahan lah sebab makna dia ialah doa. Ja'alahallahu ta'ala, mudah-mudahan menjadilah akan dia, akan ini syarah. Tu orang panggil maf'ul awal. Ja'alahallahu, mudah-mudahan menjadilah akan dia, akan ini syarah. Allahu, oleh Allah, menjadi apa? Maf'ul yang kedua, maf'ul tsani, khalisan. Tu menjadi akan licin, suci, bersih. Tu khalisan, tu ikhlas itulah. Khalisan liwajhihil karimi. Tu supaya Allah Ta'ala yang mudah-mudahan menjadilah akan ini syarah oleh Allah Ta'ala, akan ikhlas, akan licin, liwajhihil karimi, bagi wajahnya Allah Ta'ala yang maha mulia. Tu orang panggil min itlaqil juz'i wa iradatil kulli, ai liwajhihi ai li zatihil karimi. Tu bagi zatnya Allah Ta'ala yang maha mulia. Itu maksud kehendak gitu tu. Satu. Nafi'an, ataf pada kata khalisan, ataf bila harfil atfi. Panggil ataf tanpa harf ataf. Tah. Nafi'an, ataf pada kata khalisan, ai ja'alaha Allahu Ta'ala nafi'an, mudah-mudahan menjadilah akan ini syarah oleh Allah Ta'ala, menjadi akan manfaat. Nafi'an, akan manfaat. Tu biar jadi manfaat. Artinya orang tu ambil mengaji, reti, faham, i'tiqad dalam hati, ajar pula kepada mereka yang di bawah tanggungan mas'ul dia.
Tu ilmu tauhid tu kena gitu. Nak ngaji lu. Lepas tu bila faham, i'tiqad dalam hati. Lepas tu wajib pula dia kena mengajarkan orang yang di bawah jaga dia. Kerana ilmu ni ilmu fardu ain. Tu kalau ilmu hak bahasa jenis fardu kifayah tak ada hak lah, tak mengajar kalau di bawah tanggungan dia. Tapi kalau ilmu fardu ain, wajib dia kena mengajar bini dia, anak dia, adik-beradik dia kalau hak tak reti tu lah. Kalau hak tak reti tu wajib dia kena mengajar. Itu mana nafi'an. Maka makbul. Doa daripada dia ni makbul. Kenapa? Dalilnya kita sendiri itulah. Duk ambil mengaji lagi kitab dia. Lepas khatam mengaji. Saya mengaji kitab ni khatam pada kali pertama dengan Baba Azril Hisham Al-Klantani di Balasah pada layar Pendik Kota Baru. Khatam kali kedua dengan Baba Tahir di Pondok Pasir Tumbuh. Khatam pada kali ketiga dengan Tuan Guru Haji Wan Umar bin Wan Ismail, anak murid Tok Guru Pondok Pasir Tumbuh. Dia ambil pengajian kitab Baqarah ni daripada Tuan Guru Haji Yaakob Macang. Tuan Guru Haji Yaakob Macang ni anak murid sulung pada Mekah daripada Kelantan. 3 kali lah. Tu pun pening lagi. Pening lagi. Payah kitab ni memang payah. Tu. Tapi kalau dengar hak Wabri Daudin sedap lah. Dah. Pak Wabri Daudin pun masa kita buat majlis khatam itu dia ijazahkan. Dia ijazahkan melalui sanak dia juga. Tu nafi'an, supaya Allah Ta'ala mudah-mudahan menjadilah akan dia ini syarah oleh Allah Ta'ala nafi'an, akan manfaat. Bagi siapa manfaat tu? Limuta'ammili, bagi orang yang ta'ammul, orang yang mengamat-amati. Bukan sekadar baca beru gitu je. Kalau kau dah baca beru gitu tak dapatlah manfaat. Limuta'ammili, bagi orang yang mengamat-amati, orang yang perhati sebutir dia punya tu ibarah. Daripada ibarah tu ada isyarah. Limuta'ammili nazmihi, bagi orang yang mengamati bagi susunannya. Nazmihi mana susunannya. Tu ibaratnya nya syarah ni lah. Manfaat maf'ul mutlaq bagi nafi'an. An-naf'al jasima, akan sebagai manfaat yang besar. Minta Allah Ta'ala jadikan ini syarah. Jadi akan manfaat bagi orang yang mengamat-amati bagi susunannya ini syarah. Manfaat naf'al jasima, akan sebagai manfaat yang sangat besar. Amin. Isim fi'il amar bermakna istajib doa ana ya Allah. Minta diperkenankanlah doa kami ini ya Allah. Habis. Kemudian katanya syarih rahimahullahu ta'ala. Qala syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini basmalah ni bukan basmalah Baqarah. Ini basmalah tabsiratal adani dah. Tu kerana basmalah Baqarah nu muka surat 3 sana. Tu muka surat 3 sana di bawah baris yang kedua 4 6 daripada bawah ke atas. Kalau tobok kitab saya lah. Kalau tobok kitab saya ni daripada baris yang ke-6 daripada bawah ke atas tu baru bismillah hak Baqarah. Ada pun hak ni ialah bismillah hak syarih. Syarih dengan muallif tu hak Allah tu. Baik. Ini kita tak kena nak syarah deh. Pakat tahu lah dah tu. Dengan nama Allah. Tu. Dengan nama Allah. Kalau kita
kita pergi dengan apa? Dengan isim ainul musamma, artinya dengan zat Allah Subhanahu wa taala selalu dah. Nah, tu kalau kita pergi isim ainul musamma, isim nama-nama ni ialah kena kepada diri yang dipernama. Kalau pergi lagu tu artinya bismillah dengan zat yang dipernamakan nama Allah selalu dah. Tu kalau kita pergi ikut lama kata isim ainul musamma. Ini pendapat Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sendirilah, dan kebanyakan daripada mutakallimunya isim ainul musamma, nama kena kepada diri yang dipernama. Jadi kalau kata bismillah dengan nama Allah, artinya dengan zat yang dipernamakan dengan nama Allah selalu adalah kena isim ainul musamma. Kalau kita pakai isim ghairul musamma, isim ghairul musamma, nama tu lain daripada yang dipernama. Ini sebahagian daripada mutakallimu ke lagu tu. Begitu juga muafakat dengan Mu'tazilah belah-belah. Mu'tazilah bukan gitu kak. Nama tu bukan benda dipernama. Tu kerana dalil yang kata kan, bila kita sebut api terbakar tak mulut kita? Tak. Kalau isim ainul musamma, nama kena kepada diri yang dipernama. Bila sebut api, Allah ponaga tu biar api tu. Gitu betul tak? Dah. Tu artinya nama benda tu hak lain daripada yang dipernama. Nah, isim ghairul musamma, nama yang bermula nama tu ialah benda hak lain daripada diri yang dipernama. Lagu tu. Kalau menjalani dengan lagu tu, artinya ba tu orang panggil ba lil al ba'u lil isti'anati ala wajhi tabarruki. Gitu. Ba tu orang panggil ba raja lah. Makna dia kehendak situ ialah ba dengan situ dengan tu. Dengan al-ba'u lil isti'anati, minta tolong tapi ala wajhi tabarruki, atas wajah tabarruk. Kalau tadi minta tolong atas jalan hakikat dah. Ala wajhil haqiqati, maknanya al-ba'u lil isti'anati ala wajhil haqiqati. Mana ba pada kata bismillah itu orang panggil ba, minta makna, mengandungi makna minta tolong atas wajah hakikat sengaja. Sebab apa? Sebab isim ainul musamma bermakna dengan nama Allah, artinya aku minta tolong dengan zat yang dipernamakan nama Allah. Selalu dah situ. Tapi kalau pakai mana isim ghairul musamma, makanya al-ba'u lil isti'anati ala wajhi tabarruki aw tawassuli. Ba pada kata bismillah tu buah raja tu mengandungi makna minta tolong, tapi atas jalan mengambil berkat dan bertawassul. Aku minta tolong dengan berkat nama Allah, dengan bertawassul nama Allah. Bukan dengan Allah direct tak, dengan berkat nama Allah, dengan wasilah nama Allah. Haidah. Tu jadi kalau orang tolak tawassul berat. Tak boleh baca bismillah dia. Awal petang lagi tawassul dah. Nah, awal petang lagi tawassul dah. Bismillah itu artinya aku minta tolong dengan jalan atau wajah mengambil berkat dan bertawassul nama Allah. Itu. Bukan nama Allah yang memberi, bukan nama Allah yang mengurniai. Siapa hak zat Allah lah yang bersepakat dengan sifat kudrat dia tu, yang menjadi, yang memberi. Lepas tu minta tolong nama Allah. Boleh ke? Minta tolong atas wajah mengambil berkat. Tawassul saja. Tu. Tabarruk, ambil berkat saja. Tawassul saja. Bukan minta tolong ngoti-ngoti dengan nama Allah dengan alif lam ha. Mana alif lam ha tu lah. Huruf tu lah. Alif lam ha tu huruf. Huruf tu makhluk. Tu. Baik, habis itu. Dengan berkat nama Allah, atau aku minta tolong dengan zat yang dipernamakan dengan nama Allah, atau aku minta tolong dengan berkat nama Allah. Boleh belakang nak kawan nama. Allah tu Ar-Rahmanir Rahimi, yang Maha amat boroh.
Tuh Ar-Rahman yang Maha amat bogoh. Kalau kita pakai makna Ar-Rahman tu dengan makna sifat zat, bukan sifat fi'il, maka dikatakan Ar-Rahman tu artinya iradatul ihsani. Tuhan nak sedia kala lagi. Tanjizi qadim, lulu sedia kala lagi Tuhan nak buat baik. Tu Tuhan nak beri nikmat tu sedia kala lagi. Itu yang panggil Ar-Rahman dengan makna sifat zat. Tu. Ada dhabit ni. Kalau nak dhabit ni boleh juga ni. Dengan nama Allah Ta'ala, yakni dengan yang mana-mana nama Allah Ta'ala, yakni renti daripada ini bahawa zat Allah Ta'ala mempunyai beberapa nama. Satu daripadanya Ar-Rahman. Kalau kita pakai sifat bagi Allah Ta'ala, yakni sifatu zatin, bukan sifatu fi'lin, dikatakan Ar-Rahman ay iradatul ihsani, yakni menghendaki memberi nikmat kepada hamba. Kerana iradat dikata sifat zat. Apa tu tahu? Tak ada penting apa tu. Aku sendiri tak boleh baca. Maknanya Ar-Rahman kalau pakai makna sifat zat artinya iradatul ihsani. Kalau pakai makna sifat fi'il artinya kena kepada ta'alluq tanjizi hadis bagi sifat qudrah. Tu ya beza mana sifat fi'il dengan sifat zat. Sifat fi'il lawan dia tidak mustahil. Begitu sifat fi'il lawanan dia tu tidak mustahil. Seperti kita kata menghidup. Lawan bagi menghidup apa? Memati. Mustahil Allah Ta'ala memati? Tak mustahil. Tu memberi rezeki, menegah rezeki, ar-razqu, al-mani'u, apa lagi? Memberi sehat, lawannya memberi sakit. Itu orang panggil sifat fi'il tu. Sifat fi'il kita nak macam mana? Nak tahu kata sifat fi'il, lawan dia tidak mustahil. Tidak istihalah di atas Allah Ta'ala. Tapi kalau sifat zat, maka lawan dia ialah mustahil. Itu seumpama penentu. Lawan penentu tidak bersifat dengan penentu. Tu lawan dia sebab banyak ya sifat penentu suatu khilaf ulama. Adakah orang panggil nisbah dia tu apa? Nisbah an-naqidaini ataupun adam wal malakah. Adakah dalam peribahasa benda hak muqabalah, benda hak saling berlawanan, diddani, naqidaini, apa lagi? Al-adam wal malakah, ada pak. Pak tu di sisi ulama mantik lah. Kalau ulama usuluddin dua aja. Tu jadi iradat dengan lawan dia tu berkhilaf. Berkhilaf ahli ulama. Sebab apa? Sebab lawan bagi penentu tu banyak. Tergagah, nak dipaksai, atau babuk, nyanyuk, lupa, atau tabiat, atau illat, ia berlaku. Lawan bagi penentu banyak. Mustahil lah kata? Mustahil. Istihalah lah kata Allah Ta'ala tu. Pekuasa, lawannya lemah. Tengok, mustahil tak Allah Ta'ala? Istihalah atas Allah Ta'ala lemah. Kalau lemah tu mustahil. Itu orang panggil sifat zat. Jadi kalau kita pakai Ar-Rahman dengan makna sifat zat, artinya kena kepada sifat penentu Allah Ta'ala. Sedia kala lagi Allah Ta'ala mau beri nikmat pada hamba. Allah Ta'ala sedia kala lagi mau boros kepada hambanya. Itu Ar-Rahman artinya yang maha boros. Maha pemurah artinya maha boros. Maha boros. Lagu mana boros? Beri dengan tak lihat siapa dia. Bukan tak lihat tu tak nampak, tak tahu dah. Mana tidak milih orang panggil. Tu macam tengok cerita Stephen Chow tu kan. Yang nak masuk Pak Judi tu, dia waktu ambil duit dalam poket dia gini. Bom. Dia tak ada siasat. Awak
undi saya dak, parti mana. Kalau tu baru boleh duit. Kalau tidak dak, tu tak boroh dia panggil. Boroh ni wui dengan tak siasat dah pakai wui. Ndak habis. Tu mana Ar-Rahman. Maka kalau pakai makna sifat zat, sedia kala lagi tu nak boroh pada hamba dia. Kalau pakai makna sifat fi'il, maknanya Allah Taala Al-Munaimu, yang memberi nikmat. Sekarang ni la ni dah tu Al-Munaimul Ihsani, yang memberi nikmat, yang menganugerahi nikmat, segala nikmat-nikmat, yang buat baik, boleh juga, yang memberi nikmat, tu segala nikmat-nikmat, yang sedang berbuat baik, ya belaka tu nak kata. Itu Ar-Rahman. Ar-Rahimi, yang maha kasih. Maka Ar-Rahman Ar-Rahim ni mustaq dia Allah ya. Mana? Rahmah. Ar-Rahmanir Rahim ini mustaqun minar rahmati. Asal tepat istiqaq lafaz dia nya ialah daripada perkataan yang sama, iaitu Ar-Rahmah. Asal makna rahmah ni riqatul qalb. Maknanya lembut hati. Lembut hati. Maka nak pakai rahmat Allah Ta'ala artinya lembut hati Allah Ta'ala tak boleh. Itu orang panggil pakai makna yang tidak boleh diguna istiqmal di atas Allah Ta'ala. Tertegah. Kenapa? Kerana Allah tidak punya hati. Tu. Kerana Allah Ta'ala bukan jisim. Lepas tu pakai makna lazim dia panggil. Pakai makna lazim. Lazim daripada seorang itu lembut hati, maka dia berbuat baik. Tu. Baik. Sama jugalah Ar-Rahim pun sama juga, Ar-Rahim pun boleh pakai dua makna juga. Sifatu zatin boleh, sifatu fi'lin pun boleh. Tu. Sebab sifatu fi'lin kalau kira-kiranya al-munaimu bidaqaiqin ni'ami, Tuhan yang memberi nikmat yang halus-halus. Yang halus-halus ni maknanya ada khilaf pula antara ulama. Halus tu dengan makna tak nampak dengan mata kepala, seperti iman, taufik, ilmu, hidayah, ayalah kata tu. Ataupun halus dengan makna lebih. Tu macam ilmu yang mendalam, amal yang banyak. Ni. Tu. Makanan. Makanan tu makanan lah yang sedap. Ada juga syarah gitu. Tu. Yang dikku, yang haluh, yang saniyun, yang seni. Ada juga kata itu. Tapi hak orang panggil hak biasanya daqaiqin ni'amin, maknanya yang halus-halus tu hak tak nampak dengan mata kasar lalu dah. Itu iman, taufik, hidayah. Bila nyata akhirat. Maka sebab itulah akhirat esok Allah Ta'ala hanya nak mentajallikan rahim dia saja. Rahman dah. Tu tak ada dah Rahman dia. Lah di dunia Rahman, Rahim ya. Rahman untuk sekalian. Tak kira orang panggil kafir ke, mukmin ke, manusia ke, jin ke, binatang ke, semua Allah Taala Rahman belaka. Tapi Ar-Rahim, Ar-Rahim tertentu khas untuk orang mukmin saja-saja. Habis situ. Tu dah. Jadi kita sebut rahmat tadi tu, rahmat. Rahmat ni iktibar Tuhan beri pada kita. Kalau iktibar kita terima daripada Tuhan tu dipanggil nikmat. Sebab itulah alim ulama kita kata ar-rahmat dengan an-nikmat ni orang panggil perkataan yang muradif. Rahmat ialah nikmat, nikmat ialah rahmat. Tapi iktibar tu berbeza. Berbeza lagu mana? Rahmat ni iktibar Tuhan beri pada kita. Mana iktibar pihak Tuhan lipah pada kita, tu dipanggil rahmat. Tapi kalau iktibar kita pula terima pemberian rahmat Tuhan tu dipanggil nikmat. Jadi iktibar kok pihak Tuhan
dia panggil, mana Tuhan ada pihak pula. Tu. Iktibar orang panggil pemberian tu daripada Tuhan. Ana puca mula daripada Tuhan dipanggil rahmat. Tapi iktibar puca terima daripada kita dipanggil nikmat. Gitu dah. Habis itu. Kemudian kata dianya alhamdulillahi. Tu alhamdulillahi. Itu orang panggil ibtidaan idafiyan. Hak tadi ibtidaan hakikiyan. Mula-mula sengoti. Hak ni pula mula dengan nisbah kemudian daripada basmalah. Apa alhamdu? Puji-pujian itu. Dia tak kata segala puji. Puji-pujian itu. Padahal boleh juga segala puji pun apa je. Tapi pada ni Syekh Pak Da'i Mekah ni dia titik berat sikit dari segi bahasa tu. Tu sebab tu dia tak kata pujian-pujian itu. Puji-pujian. Hak mana hak banyak? Yang kau puji. Puji tu apa je? Tu dia ulaikan puji tu menunjuk kata bahawasanya hamdun tu bukan lagi makna mufrad. Lepas tu maknanya jamak lah. Sebab apa? Alif lam lil jinsi idza dakhalat alal mufradi batalat maknal mufraduhu. Alif lam lil jinsi ni apabila masuk ke orang panggil di atas kalimah mufrad, maka batal makna mufradnya. Nya ada al tu alif lam tu alif lam lil jinsi. Alif lam lil jinsi, alif lam jenis. Alif lam lil jinsi lil istighraqi. Tu alif lam jenis yang menghabisi jenis. Maknanya segala jenis puji. Mana puji-pujian itu. Semua jenis puji itu bagi Allah. Tu bagi situ nak pakai maknanya boleh. Bagi lil ikhtisas, tertentu bagi Allah. Lamul ikhtisas boleh. Tak nak pakai lamul lil milki pun boleh. Tapi yang lebih rajihnya pakai lamul istihqaqi. Mana bagi Allah yang ni hak Allah Taala belaka. Alhamdulillah ai alhamdu mustahiqun lillah. Itu. Segala puji ni, puji-pujian, semua jenis puji yang menghabisi semua jenis puji itu hak Allah Ta'ala berlaku. Gitu dah. Allah tu tu Tuhan yang menerangkan hati-hati. Allah tu ialah Tuhan. Tengok. Ini pada MK. Allah tu ialah Tuhan. Jadi bila sebut kata Tuhan, kena ke Allah. Sebut Allah, kena ke Tuhan. Tak payah kita nak buat jadi lebih warak kita daripada ulama lah. Ada setengah-setengah orang bila Tok Guru kata syukurlah ke Tuhan. Terima kasih ke Tuhan. Dia pun kata, ustaz, jangan sebut Tuhan. Tuhan ni banyak. Sebut Allah lah. Siap mung. Tuhan ni banyak. Maknanya orang yang kata Tuhan ni banyak, dia kafir. Tuhan ni banyak ke? Ada berapa Tuhan? Asal? Betul tak? Betul tak? Sebut Tuhan kena ke Allah tu, sebut Allah kena ke Tuhan tu. Maka sebab tu kita bila orang Islam sebut Tuhan, tak suruh beki lah. Apa awak ni sebut Tuhan-Tuhan ni? Tuhan ni banyak. Sebut Allah lah. Nampak alihnya dia. Tanya balik, apa kena sebut Allah? Tak boleh ke sebut Tuhan? Tak boleh dia kata Tuhan ni banyak. Di Batu Kih tu Tuhan dia ya. Siapa kata Batu Kih tu Tuhan? Tu orang Hindu. Mu nak jadi serupa orang Hindu ke? Orang molek-molek kenal Tuhan, tiba-tiba nak jadi serupa orang yang tak kenal Tuhan. Gitu kan? Apa berat ni? Tu ada tu hak belagak warak. Warak tak tepat dia panggil. Biar warak tepat itu kan. Tuhan tu Allah lah. Allah tu Tuhan. Lagu tu. Tu sebut Allah kena ke Tuhan tu. Sebut Tuhan kena ke Allah tu. Tak ada baiki dah. Tak ada baiki dah. Baiki juga salah lalu dah. Tuhan ni banyak dah ya. Allah ni hak satu. Mana Tuhan hak banyak tu? Hak di Batu Kih, hak di Kelantan tu banyak mana kata tidur tak bangun-bangun, hak bangun tak duduk-duduk, hak duduk tak tidur-tidur. Hak tu bukan Tuhan sejak di awal lagi. Tuhan palsu. Tuhan palsu Tuhan. Duit palsu duit.
Berat mu kalau duit palsu mu pergi beli. Dia kata duit palsu ni, cik. Duit juga ya. Berat lagu tu. Cashier kata duit palsu ni cik. Duit palsu pun panggil duit. Sila terima. Abah mu duit palsu ni. Duit palsu pun duit ya. Berat mu duit palsu tu bukan duit. Gitu. Tuhan palsu tu bukan Tuhan. Tu. Lagu tu lah. Tu Allah tu siapa? Tuhan lah. Tu. Tuhan tu siapa? Allah. Tak ada lala. Tak berbilang. Gitu. Tuhan ni sifat bagi Tuhan yang menerangkan hati-hati kekasihnya Tuhan. Menerang takluk pada kata menerang. Menerang dengan apa? Dengan nur iman. Ini dengan iman yang diserupakan dengan nur. Tu. Tu orang panggil tasbih lah tu. Dengan nur iman, orang panggil idhafah musyabbah ilal musyabbah bih. Tu. Dengan iman yang diserupakan dengan cahaya. Gitu lah. Dah. Ini orang panggil bara'atul istihlal ni. Artinya dia nak menunjuk kata bahawasanya ilmu ni ilmu hak pesing nak pegang di dalam hati. Tu. Menerangkan hati-hati. Jadi ilmu ni ilmu pesing nak pacok dalam hati. Nak simpul dalam hati. Nak pegang dalam hati. Sebab tu tu al-jazmu mutabiqul lil waqi'i nasyi'an an dalili. Tu mana jazam yang membetuli bagi wakil, putus mu'taqadat kita tu dan mu'taqadat kita tu mestilah kena dengan realitinya. Mana? Ini ma fi ilmillah atau ma fi lauhil mahfuzi. Barang ada pada ilmu Allah dan barang Allah Taala tulis pada lauh mahfuz. Itu dia panggil fi nafsil amri au mutabiqul lil waqi'i tu. Kemudian jazam tu nasyi'an an dalili. Mesti hasilan nasyi'an, hasil terbit daripada dalil. Tu ilmu ni tak lepas dengan taklid. Apa tu? Bimbang takut saat nak mati tu lah. Kalau kita taklid, siap. Tu taklid artinya mutaba'atul lil ghairi li ajli ta'assubi bila dalilin, bila ilmi. Mana ikut mulut orang, mulut tok guru, mulut orang tua, kau ikutlah. Dari kerana asabiyah ta'assub tanpa mengetahui dalil. Maka saat nak sakaratul maut tu marilah syaitan-syaitan berupa dengan rupa-rupa orang yang kita ta'assub asabiyah dia. Kalau kita asabiyah dengan ibu bapa kan, syaitan mari jumpa dengan rupa ibu bapa. Atau kita ta'assub dengan tok guru. Tak kira tok guru aku, tok guru kata ginilah. Tak ada guna dah nak fikir dulu kau. Siap kalau jenis lagu ni enggak, mari tok guru berupa dengan rupa tok guru, serba besar, janggut panjang, bercelok pulak sugi kiri kanan atas telinga, wasabah tekok, perut lagi baluk. Tu mari kata aku duk mengajar selama ni tu tak betul lah kau tu. Siap. Ya kau tok guru. Oh ya. Tuhan 11 juta ni bukan son. Kita pun gitu dia tu dia. Gitu pak mari naiki maut, cabut nyawa, mati dalam kapi. Tengok. Sebab itulah ilmu ni tak boleh dengan taklid. Tak boleh. Dan menetapkan dia iman tadi tu, dia cahaya iman padanya, yakni di dalamnya, di dalam hati-hati kekasihnya Tuhan. Tu dia hak menerangkan hati kasih dia dengan cahaya iman, dengan iman yang diserupakan dengan cahaya. Kemudian dia pula yang menetapkan. Tu. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Itu. Tuhan menetapkan pula. Bila kita tolong agama Allah. Tu tolong mengaji, tolong faham, tolong pegang, tolong sebar. Itu. Barulah wa yusabbit aqdamakum, Tuhan tetapkan orang panggil
pegangan-pegangan kita. Dan menetapkan, ni atah pada kata menerangkan. Tuh. Dan menetapkan dia nur iman tadi, cahaya iman tadi tu padanya, yakni di dalamnya, di dalam hati-hati kekasihnya. Dia hak mula-mula sekalinya mestilah ma'rifah ammah. Ini ma'rifah ammah ni. Kemudian setelah daripada ma'rifah ammah baru ma'rifah khassah. Sebagaimana kata Sidi Ahmad Ad-Dardiri, inna nihayatat tauhidi hiya tasawwufu. Sesungguhnya penghujung, segala penghujung bagi tauhid itu ialah tasawuf. Faman lam yazuqit tauhid, barang siapa yang tidak faman lam yatasawwaf, barang siapa yang tidak bertasawuf, lam yazuqit tauhid, nescaya tidak mengecapi dia akan tauhid. Itu. Tuh. Tapi mula-mula kena talibun dulu. Barulah orang panggil muridun, salikun, wasilun, kemudian barulah kamilun. Tu. Talibun tu mula-mula dulu. Kena menutup dulu. You tak boleh pakai lopak lalu makrifat khassah. Allah. Hak. Sesak lah. You kena hak ni dulu. Tu bila hak ni orang panggil dia usaha riadah mujahadah, barulah masuk ke batin bagi hati. Ke hati ni dia ada qalbu, apa lagi, fuad, syaraf, lub, sir. Itu ada orang panggil martabak bagi kedalaman hati. Jadi orang panggil bila lagi dalam, lagi tetap, lagi kuat, macam besi ya. Bila kita nak buat bina satu-satu bangunan tu kan, ia pacok tu makin dalam, makin nak kuat. Nak buat bangunan 10 tingkat, pacok gitu lah. Ni kambuh-kambuh ada gitu. Tu jangan kata nak buat sampai 10 tingkat, setingkat pun tak ada lama, bom, roboh. Itu. Itu dah. Dan menetapkan dia. Tuhan tadi tu. Allah, yakni Tuhan tadi tu. Menetapkan dia nur iman padanya, yakni di dalamnya, di dalam hati-hati kekasihnya tu. Menetap, takluk pada kata menetap. Dengan turus pengetahuan. Cerah pengetahuan. Tu. Ada juga hak Tok Guru kata, dengan turus pengetahuan mana? Dengan ilmu pengetahuan yang terus menerus. Dia kata itu. Tu. Ada kata, dengan turus pengetahuan, dengan pengetahuan yang terus menerus, tak berhenti-henti, ngaji sama, muzakarah sama. Sampai ke mati. Seperti almarhum Sayyidi Guru kita, Tuan Guru Haji Abdul Hamid bin Haji Saleh qaddasallahu sirrahu. Tu dia agak mengaji sampai mati. Selalu dia sukses. Kalau ada lagi Tok Guru, dia nak mengaji lagi. Ngaji sampai mati. Lepas tu dia nak mengajar tu bukan kerana dia nak dia alim tak, tapi muzakarah. Hayatul ilm bil muzakarati. Nak hidupkan ilmu, tidak lupa. Karena kita nasiah, ni nasiah ke? Lupa. Nak jadi ingat senantiasa muzakarah. Tu. Jadi kitab dia antara lain hak senantiasa dia wirid, Faridatul Faraidi fi ilmil aqaid. 1. Kemudian usulut tahqiq. 2. Kalau tauhid lah ni. Kemudian sifat 20. Sifat 20 tu kata silap Habib Betawi tu dah. Sifat 20 ataupun apa nama tu, Syekh Atari Bogor tu. Kalau tak silap, Syekh Mukhtar Atari Al-Bogori, Bogor dia tu ni. Kemudian Miftahul Murid fi Ilmi Tauhid. Tu kitab yang dia jadikan wirid. Mana Khotai Faridah baca usul tahqiq, Khotai usul tahqiq baca sifat 20. Habis sifat 20
baca Miftahul Murid. Habis hak ni, Faridah pula. Habis hak ni gitu. Sampai bila? Sampai mati. Itu apa panggil? Dengan turus pengetahuan, dengan pengetahuan yang terus menerus. Tak berhenti-henti. Ada juga Tok Guru syarah tu. Ada juga katakan Allah menetapkan dia cahaya iman, nur iman padanya, di dalamnya, pada dengan mana di dalam lah, di dalam hatinya, di dalamnya, di dalam hati-hati kekasihnya ya Allah, dengan turus mana, dengan cerah pengetahuan. Tu. Dengan cerah pengetahuan. Turus itu makna cerah. Dia kata gitu. Kalau pakai kata dengan pengetahuan yang terus, itu orang panggil min idafatis sifat lil mausuf. Kalau pakai makna tadi, mana? Dengan turus pengetahuan, dengan pengetahuan yang terus menerus. Orang panggil min idafatis sifat lil mausuf. Tadi tu. Kalau pakai dengan turus pengetahuan, dengan mana? Dengan cahaya pengetahuan, dengan cahaya ilmu. Itu apa panggil min idafatil musyabbah ilal musyabbah bih. Mana? Dengan pengetahuan yang diserupakan dengan turus, apa turus? Yakni cahaya. Al ilmu nurun fa nurullah la yuhda lil asi. Bermula ilmu tu ialah cahaya, katanya siapa? Waqi' guru bagi Imam Syafi'i. Bermula ilmu tu ialah cahaya, maka cahaya Allah tu tidak menyuluh, tidak memberi petunjuk ia kepada orang yang berbuat maksiat. Habis. Dan mengertikan pelajaran ni atah pada kata turus pengetahuan. Atas itu tu jangan silap tu maktuh dia. Dan mengertikan pelajaran. Pasal sepepak baru bunyi lagu ni, Allah tadi tu Tuhan yang menetapkan dia nur iman, cahaya iman. Yang ni iman yang diserupakan dengan cahaya padanya, yakni di dalamnya, di dalam hati segala kekasih-kekasihnya, dengan mengertikan pelajaran. Tuhan reti. Bukan kita boleh reti tu. Faham tak? Tuhan suruh kita mengaji. Kemudian reti tak reti ni nombor 2. Tu dah. Sebab tu ngaji ni tak boleh putus asa. Macam kita pergi Mesir, kita belajar dengan Tok Guru Syekh Arab. Tak boleh kita ayat ke Syekh Jamal Farouk, ya Syekh, tolong cakap Kelantan, saya orang Kelantan, saya tak faham bahasa Arab ni. Boleh kita? Boleh. Tak ni. Ataupun sikit lagi ada nak mengaji Indonesia, kiai sana bercakap Jawa, kita pun tolong cakap bahasa Kelantan, saya tak boleh bahasa Jawa ni. Tak boleh. Ngaji siapa masa diberi faham. Itu. Tu lama duk mengaji di Arab, di Mesir tu, lama-lama faham. Siapa bagi faham? Allah. Tak boleh kita nak kritik Tok Guru, tak boleh. Kau orang ni boleh kritik Tok Guru kan? Tolong cakap bahasa KL lumpur lah ustaz, saya orang KL. Mana boleh itu? Mungkin Mesir, mungkin tegur Syekh Azhar. Syekh Azhar tolong cakap bahasa Malaysia, saya orang Malaysia. Abahmu. Siapa murid siapa Tok Guru? Tak boleh. Patut ngaji. Patut ngerti, nak reti ke mana ustaz? Reti tu Tuhan hak bui. Tuhan hak bui. Tuhan tak pandai bulu. Ada orang Melayu, orang panggil Ustaz Ayub Tok Wali. Cerita senior-senior dia Mesir. Aling tak aling dia, Syekh dalam kuliah tu Syekh sebut syair orang Arab pun tak faham, dia suka mengilang-ilang. Suka. Orang Arab tak faham. Musfahim hayu haga. Tak faham apa satu. Orang Arab tak faham. Tapi dia orang Kelantan tu. Ustaz Ayub Tok Wali, Syekh Ayub Tok Wali ni orang Kelantan. Dia suka. Suka. Syekh kata kenapa awak ketawa? Dia pun terang makna. Barulah orang Arab faham, baru orang Arab suka. Patut dia suka pun. Tengok. Nak kata kefahaman ni Tuhan bagi. Bukan ki harap Melayu ke Cina, Jawa ke Keling, India. Tak. Kalau gitu, agama ni untuk orang Arab lah. Mungkin Nabi Muhammad orang Arab. Tak. Banyak mana orang ajam tapi alim. Hingga orang yang dia orang Arab.
Contoh seperti Syekh Ihsan Jampes, pengarang syarah bagi Minhajul Abidin, Sirajut Talibin. Siapa lah ni Al-Azhar guna syarah tersebut. Siapa Syekh Azhar yang akan ni bukan orang, ni orang Arab ni. Ni setengah-setengah cetakan tu dia ubah nama. Bukan Syekh Ihsan Dahlan Jampes. Dia pelik. Mana Jampes? Mana ada di Arab nama Jampes? Al-Kadiri. Kediri mana ada di Arab? Kediri tepat Suria Kediri. Ni. Tapi tak logik ni, bukan orang ajam ni, mesti orang Arab boleh. Akhirnya dia ubah. Mana? Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Asal nama Syekh Ihsan Dahlan Al-Jampasi. Setengah-setengah tobak tu ada siapa ubah gitu. Apa? Tak logik orang ajam kara. Padahal dia orang ajam. Tak pernah mengaji di Arab sekalipun. Tu nak kata agama ni bukan milik Arab. Ya penting kita mengaji. Maka sampai masa diberi mengertikan pelajaran. Itulah gitu. Jangan putus asa. Hendaklah himmah kita tu rajulun himmatur rajul fauqa thuraya. Himmah seorang jantan tu mesti lebih tinggi daripada bintang ketika. Habis. Dan mengkejapkan pengetahuan ataf pada kata yang menerangkan hati-hati tadi. Wallahu a'lam. Kita uji dulu. Pak ada tetamu lah ni nak bincang sikit apa program. Dan mengkejapkan pengetahuan. Wallahu a'lam. Kide pun royak lewat Bahjatul Wasail ni mula mana. Orang duduk di maktabah nak telaah dulu, dia balah. Orang duduk bawa kereta baru balah. Nak bawa kereta nak tengok kitab ke mana. Saya telaah kitab ni nya warramyu li jumratil aqabati bi sab'i hasayatin. Melota pada jumrah Aqabah dengan 7 biji batu. Dia baru balah kata berhenti di sambung di wal mabitu bil Muzdalifah, dan mabit di Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah ba'dal wukufi, kemudian daripada wukuf bi Arafata di padang Arafah. Wa yahsulu dah hasilah ia mabit bilah zatin dengan sekejap jua minan nisfith tsani, daripada separuh yang kedua lailatan nahri, pada malam hari raya Qarban. Nanti kita bacalah pada minggu ketiga. Sebab tu ada nak tengok lagi sini. Kita pergi tengok belakang mesej ke dia tak balas. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kelah Baqarah ni minggu pertama dengan minggu ketiga. Patuh